Bagaimana Israel boleh menjadi sebuah negara maju dengan hanya populasi sebanyak 9.3 juta sahaja dan saiz negara yang sangat-sangat kecil iaitu 22,000 km persegi sahaja jika nak dibandingkan dengan Malaysia yang mana kita mempunyai saiz 329,000 km persegi. So negara kita adalah 14 kali ganda lagi besar daripada negara Israel. Dan Israel juga tidak mempunyai apa-apa hasil bumi yang mahal seperti minyak yang mana ada dekat negara-negara lain. Tapi bagaimana Israel boleh mencapai status negara maju yang mana pada tahun 2019 sahaja Israel mencapai GDP sebanyak 394 bilion US dollar. So mungkin ada yang cakap, oh Israel dia ada bapa dia iaitu Amerika Syarikat. Yes, tak dinafikan. Amerika Syarikat banyak membantu Israel dari segi ekonomi dan juga dari segi ketenteraan. Akan tetapi banyak juga negara-negara lain yang membantu ekonomi Israel, termasuklah Malaysia. So dalam video kali ni saya bukan nak bercakap soal McDonald ke KFC ke Waze ke dan sebagainya. Benda tu hanyalah secebis sahaja. Terlalu banyak lagi benda lain yang setiap hari kita menyumbang kepada ekonomi dan kita tak sedar pun yang kita buat benda tu. So anda nak tahu bagaimana? Teruskan menonton. Assalamualaikum semua, anda bersama saya Afiq Ipil. So dalam channel ni saya banyak berkongsi tips berkaitan dengan keuangan dan juga ekonomi. So sekiranya itu antara topik yang anda minat, jangan lupa untuk subscribe. So sebelum kita tengok dari segi ekonomi negara haram Israel ni, kita kena tengok dulu macam mana terwujudnya, macam mana tertubuhnya negara haram Israel ni. So secara asasnya orang Yahudi ni mereka tidak mempunyai tempat asal, mereka tidak mempunyai negara. Pada waktu dahulu orang-orang Yahudi ni mereka hidup merata-rata di atas muka bumi ni. Ada yang duduk dekat Eropah, ada yang duduk dekat Asia, ada yang duduk dekat Timur Tengah dan sebagainya. Dan pada tahun 1914 hanya kira-kira 8% sahaja orang yang beragama Yahudi yang tinggal di Palestin. So orang Yahudi ni di tanah Palestin hanyalah minoriti sahaja pada waktu itu. Pada tahun 1941 berlakulah satu peristiwa yang dipanggil sebagai Holocaust. So Holocaust ni adalah pembunuhan beramai-ramai orang yang beragama Yahudi oleh tentera Nazi Jerman, dan dianggarkan pada ketika itu seramai 6 juta orang yang beragama Yahudi ni dibunuh oleh tentera Nazi Jerman. Akibat daripada peristiwa itu menyebabkan ramailah orang-orang Yahudi yang berada di Eropah menjadi pelarian. Mereka melarikan diri ke Timur Tengah. Dan pada masa itu negara-negara Arab lain tak nak terima pun orang Yahudi ni, dan hanya ada satu sahaja negara yang menerima puak-puak Yahudi ni, iaitu Palestin. So apabila Palestin menerima kemasukan mereka ni, mula-mula okey lagi. So bila makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, mereka sudah naik kepala, mereka nak membuat negara sendiri. Dan pada tahun 1948 mereka berjaya menubuhkan sebuah negara haram yang diberi nama sebagai Israel. Dan pada tahun tersebut juga menyebabkan 750,000 rakyat Palestin dihalau keluar daripada tanah air mereka sendiri. So itu adalah sedikit seringkas bagaimana tertubuhnya negara haram Israel ni. Jadi bagaimana ekonomi Israel boleh berkembang maju dan pesat sehingga ke hari ini? Jadi kalau kita tengok negara Israel, kerajaan mereka mengamalkan free market policy. Apa itu free market policy? Free market policy ni adalah sebuah polisi yang mengamalkan pasaran bebas yang mana pasaran mereka ditentukan oleh supply and demand tanpa campur tangan oleh pihak kerajaan. Bermaksud sesiapa sahaja boleh buat bisnes dengan Israel. Akibat daripada polisi kerajaan Israel ni, mereka akhirnya berjaya menarik minat syarikat-syarikat luar untuk melabur ke dalam Israel. Antara billion dollar company yang buka R&D center di Israel adalah Microsoft, Facebook, Apple, Intel, Cisco dan lebih daripada 250 lagi multi-million company yang buka R&D center di Israel. Israel juga digelar sebagai World Startup Nation, yang mana kadar startup di Israel per kapita adalah yang paling tinggi dalam dunia. Dan setakat hari ini Israel mempunyai lebih daripada 4,000 syarikat teknologi yang bertapak di negara Israel.
Jadi, bagaimana Malaysia membantu ekonomi Israel? Sebenarnya dalam kita tak sedar, hari-hari kita banyak sebenarnya menggunakan produk daripada Israel. Malaysia sememangnya tidak mempunyai apa-apa hubungan diplomatik dengan Israel. Kita tak boleh nak pergi melawat Israel. Pasport kita memang terang-terangan menghalang kita daripada untuk pergi ke negara Israel. Namun demikian, tak bermaksud kita tidak mempunyai apa-apa hubungan ekonomi dengan Israel. Mengikut statistik daripada International Trade Center, daripada tahun 2001 sehingga tahun 2020, jumlah ekspor Israel ke Malaysia adalah bernilai 36.8 bilion ringgit Malaysia. So, dalam masa 19 tahun sahaja, kita telah membeli barangan daripada Israel bernilai hampir 37 bilion ringgit Malaysia, dan pembelian paling banyak adalah pada tahun 2013 iaitu sebanyak 1.45 bilion US dollar ataupun 5.8 bilion ringgit Malaysia. Kalau kita tengok tajuk daripada akhbar Israel iaitu The Times of Israel yang bertarikh 14 September 2014 yang bertajuk Malaysia Favors Palestinians but Buys from Israel. So itu adalah tajuk dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu ni kita panggil sebagai munafik. Dan apa yang lebih menyedihkan adalah kita memang tak boleh nak boykot produk daripada Israel ni. Sebab apa kita tak boleh nak boykot? Sebabnya adalah produk daripada Israel ni bukanlah datang dalam bentuk barangan siap. Tidak, dia bukan datang dalam bentuk yang finished good. Mereka datang dalam bentuk komponen-komponen kecil. Sebanyak 97.8% barangan yang kita import daripada Israel adalah komponen-komponen elektronik untuk pembuatan chip-chip komputer dan juga untuk kegunaan industri semikonduktor. Contoh komponen tersebut adalah macam kapasitor, resistor, induktor dan sebagainya. So macam mana kita nak boykot? Sebab benda ni adalah komponen-komponen kecil yang ada dalam setiap device yang setiap hari kita gunakan. Macam contoh kalau kita balik rumah, kita tengok TV. Dalam TV tu ada motherboard. So dalam motherboard tu ada produk-produk daripada Israel. Macam contoh kalau saya nak tengok YouTube, saya buka komputer, saya buka laptop. So dalam laptop tu ada motherboard. Dan dalam motherboard tu ada produk-produk komponen-komponen daripada Israel. Jadi macam mana kita nak boykot? Sama juga macam kalau kita bawa kereta. Kita bawa kereta ada komputer board. Dalam komputer board ada produk-produk daripada Israel. Jadi kita memang tak boleh untuk boykot barangan-barangan daripada Israel. Dan Malaysia juga bukan sahaja membeli barangan daripada Israel, akan tetapi kita juga menjual barangan kita kepada Israel. Sepanjang tahun 2001 sehingga tahun 2020, International Trade Center mencatatkan jumlah ekspor Malaysia ke Israel adalah sebanyak 8.7 bilion ringgit Malaysia hanya dalam tempoh 19 tahun sahaja. Dan yang paling banyak adalah pada tahun 2018 iaitu sebanyak 303 juta US dollar ataupun sebanyak 1.2 bilion ringgit Malaysia nilai barangan yang telah diekspor ke Israel. So bagaimana perkara ni boleh berlaku? Kita Malaysia, kita tak ada apa-apa hubungan diplomatik dengan Israel. Kita tak ada kedutaan di Israel. Kita tak ada direct flight ke Israel. So macam mana kita boleh ekspor dan import barangan daripada Israel? Perdagangan di antara Malaysia dan juga Israel tidak dilakukan secara terus. Kita menggunakan negara-negara ketiga sebagai alat perantaraan untuk berdagang di antara Malaysia dan juga Israel. Memetik kata-kata daripada Profesor Madya Dr. Salawati Bak Basir iaitu seorang pakar undang-undang antarabangsa, beliau berkata, orang ramai tak faham boikot sana boikot sini dengan salah faham. Kita ada hubungan ekonomi dengan Israel. Tetapi bagaimana kita lakukan? Dia tidak dilakukan dengan ada barang Israel masuk ke Malaysia kerana telah ditukar. Di Egypt lagi telah ditukar, made in Egypt. Itu sebab pernah ada isu kenapa tiba-tiba pisang kaki daripada Israel tiba-tiba dijual di Giant Johor Bahru. I think pada tahun 2014. Kecoh lah juga kan. Kerana terlupa tukar di pelabuhan Singapura. Jadi selama ni kita mengecam rejim Zionis, takkanlah tak ada seorang pun yang menyuarakan perkara ni. Sebenarnya memang ada. YB Puan Nurul Izzah pernah membangkitkan isu ini dalam parlimen. Pada masa tersebut, beliau meminta pendirian daripada kerajaan Malaysia terhadap kewujudan negara Israel, memandangkan kita mempunyai hubungan dagangan dengan
Israel. Namun jawapan daripada kerajaan Malaysia adalah hubungan dagangan ini berlaku di antara multinational company yang mempunyai banyak rangkaian, dan juga Israel termasuk dalam salah sebuah rangkaian syarikat mereka. So amalan perniagaan antarabangsa ini seperti import dan ekspor melalui negara ketiga adalah di luar kawalan kerajaan Malaysia. So itu adalah antara jawapan yang kita dapat daripada kerajaan Malaysia. Kesimpulannya, kita memang tak boleh nak buat apa-apa sebab kita negara membangun. So kita terpaksa mengikut arus negara-negara maju ni. Kita tak boleh nak menentang mereka. So itu adalah politik dunia. Kalau kita tengok China dia tak apa, dia nak ban Facebook ke, dia nak ban apa-apa produk daripada Amerika ke, sebab dia ada produk dia sendiri. China dia boleh ban Facebook sebab dia ada media sosial dia sendiri, dia ada WeChat dia sendiri. Kalau kita nak ban Facebook, so kita nak bersosial guna apa? Bila kita ban Facebook, bermaksud Instagram pun kita tak boleh main, WhatsApp pun kita tak boleh main, dan banyak lagi perkara-perkara lain. Dan juga Amerika, dia nak ban Huawei daripada masuk ke Amerika, tak apalah, dia ada Apple. So kalau kita nak ban Huawei, kita nak ban Apple, kita nak ban Microsoft, kita nak pakai apa? So kita tak boleh nak lari daripada ekonomi dunia ni. So sekiranya anda mendapat sesuatu daripada video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.